اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah,
kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, maka dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua, walaupun secara maya ataupun secara online ataupun secara atas talian, dalam kesempatan pagi duha yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan khusus buat program e-dakwah bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail, yang berbahagia Profesor Dr. Faisal Rafiq Muhammad Adikan, Naib Chancellor USM. Yang saya hormati yang bahagia Profesor Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman selaku pengarah Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM. Yang saya hormati yang berusaha Dr. Muhammad Afifuddin Muhammad, sahabat saya, penyelaras Unit Hal Ehwal Islam, pejabat pengarah IPPT USM. Seterusnya yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat para penaja-penaja program pada pagi ini, Dr. Rohayu Hami, Dr. Salbiah Isa, Puan Nur Hafizah Hamzah, Puan Nur Jana Ismail, dan tidak dilupakan kru-kru Biro Grafik Media Baru Unit Hal Ehwal Islam, pejabat pengarah IPPT USM, timbalan-timbalan pengarah, para pensyarah, ketua-ketua jabatan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak dilupakan yang senantiasa memantau, mengiringi dan menonton dan berkongsi setiap kali saya bersiaran ataupun saya online ataupun saya live. Semua follower, viewer, sharer yang saya doakan, moga kalian semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan rahmat dan berkat sepanjang hidup dan dikurniakan kemudahan dalam setiap urusan yang dijalankan. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya nak mohon kerjasama kawan-kawan penonton-penonton semua untuk pertama sekali tolong share video ini, semoga ia dapat ditonton lebih ramai lagi dengan kawan-kawan yang lain. Dan bagi anda yang telah berbuat demikian, mohon type di ruangan komen dan share, ataupun saya dah share Ustaz, pun boleh juga, yang membawa maksud anda telah membantu pihak penganjur, tolong panjang-panjangkan video ini. Dan juga saya nak mohon juga kawan-kawan tolong kongsikan para penonton anda berada di kawasan mana, daerah mana, negeri mana, sebab yang menonton kita pada kesempatan pagi ini pun bukanlah semuanya daripada warga USM saja. Saya kira daripada luar USM pun ramai. Jadi mohon kongsikanlah anda berada di kawasan mana, daerah mana, negeri mana atau negara mana sekalipun. Mohon kongsikan ya, insya-Allah. Baiklah para penonton yang dimuliakan Allah semua. Dalam kesempatan pagi duha ini dalam program e-dakwah live IPPT Biro Dakwah dan Kerohanian Unit Hal Ehwal Islam Jabat Pengarah, yang mana kita membawakan satu topik iaitu COVID-19, refleksi diri, sanitasi hati. Saya ulang sekali lagi tajuknya, COVID-19, refleksi diri, sanitasi hati. Dan saya kira mungkin para penonton pun dapat juga melihatkan topik tajuknya tu ada depan saya ni, depan skrin anda pun nampak kan? Nampak ada? Siapa nampak tu tanda umur panjang. Amin. Umur panjang nah. Nampak ni lah. Punya canggih geng-geng USM buat ni, hampa tak nampak teruk lah. Nah? Okey, ataupun kita nak raikan dulu kawan-kawan penonton-penonton kita, ada yang dari Kelantan, ada Marda WKN, terima kasih Esah Miskam, ni geng-geng Noise 9 ni, ni 9 semua belakang ni, ada ni. Orang Kelantan ada Kelantan. Kelantan. Kita ada Samihah Syafi'i Simpang Renggam, Halimah binti Awang, Anis Anaki USM Kampus Kesihatan
Kubang Krian. Oh, Kubai Krian. Ada Kubai Krian. Ada demo ni. Wak Dol. Waalaikumsalam. Saya berada di Kelang. Nur Eliana dari Ipoh, Perak. Faizatul Arba'iyah Hussein. Saya dari USM Kelantan. Cik Na, saya dari Maceh, Kelantan. Okey. Kita ada Hama Heritage Association of Malay Massage. Dan Share. Terima kasih. Farid Izzat Kadir Ismail dari Putrajaya. Anisha Mat Isa, Nur Eliana. Okey, ada ramai lagi lah, tak sempat lah saya nak baca ke semuanya. Fairuz Zaid, handsome ustaz ni. Amboi sempat lagi. Handsome ustaz ni. Jangan begitu, walaupun saya sering dikaitkan dengan Kaibah, tapi cukup-cukuplah tuan-tuan. Jangan melampau sangat, nanti sedih pula Kaibah dengar. Anrin, kita ada Tampoi JB Clear. Amir Zaidi dari Tanjung Dawai, Kedah. Lepas kuliah mai perkenan Nira Nipah ustaz. Macam mana tak boleh nak rentas negeri? Hampa pelawar time tak boleh nak rentas negeri, pandai. Siti Rostinah Bistari Jaya. Senah binti Bon dari Melaka. Okey, dan saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberikan salam kepada saya. Terima kasih semuanya. Baiklah kawan-kawan semua, tajuk kita seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu COVID-19, refleksi diri, sanitasi hati. Kawan-kawan semua, setelah kita melalui tempoh masuk tahun yang kedua ataupun PKP 2.0 dah sekarang ni pun, banyak mengajar kita tentang begitu banyak perkara, pelajaran dan iktibar. Namun kita percaya bahawa setiap apa yang berlaku ini adalah suatu proses tarbiyah, didikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan antara alat yang paling penting yang ada pada tubuh badan kita ini, yang kena nak disenantiasakan untuk dibersihkan, itu namanya adalah hati. Maka soal hati ini adalah soal yang penting. Hinggakan dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga ayat 89. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, hari di mana tidak ada gunanya lagi harta benda anak pinak kamu pun tak dapat nak menolong, nak membantu kamu, kecuali kamu menghadap Allah Ta'ala dengan membawa hati yang sejahtera. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah hati yang sejahtera. Artinya soal hati ni penting, bukan soal di dunia saja. Kalau di dunia ni pun banyak kalimah-kalimah hati itu dikaitkan dengan apa jua keadaan hidup. Contohnya kalau kita seronok dipanggil senang hati, kalau sedih namanya susah hati, kalau kita sayang satu orang namanya buah hati. Buah hati, pengarang jantung, intan payung, semua bagai. Apa lagi? Naik atas jalan raya, kita pesan apa? Hati-hati. Tak ada orang pesan otak-otak, bahu-bahu, kepala lutut. Tak ada. Orang akan pesan hati-hati di jalan raya. Kalau Mak Saleh lawyer buruk sikit, heart on the road, dia kata. Heart on the road, dia kata. Hati-hati di jalan raya. Maknanya soal hati ni penting. Ataupun ada satu pesanan yang begitu indah sekali dari negara seberang. Kata mereka, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Ingat, namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Dia panjang-panjang, dia jadi konsert nasyid pula. USM kena panggil lain lah pula. Ini ceramah. Tapi kita nak kongsikan iaitu betapa pentingnya peranan hati dalam kehidupan kita.
Malah kalimah hati ni seringkali Allah Subhanahu wa taala ulang dan ulang di dalam Al-Quran. Kata para alim ulama, kalimah hati dalam Al-Quran ada disebutkan sebagai qalb, ada yang disebutkan sebagai fuad, ada yang disebutkan sebagai sadrun, ada yang disebutkan sebagai lub. Okey, kalau boleh tolong catat di ruangan komen, boleh? Tolong catat di ruangan komen. Sekali lagi, dalam Al-Quran ada 4 kalimah hati yang disebutkan, yang difirmankan Allah Ta'ala. Pertama disebut sebagai qalb, yang kedua disebut sebagai fuad, yang ketiga disebut sebagai sadr, dan yang keempat disebut sebagai lub. Apa beza di antara qalb, fuad, sadr dan juga lub ini? Kerana kalau kita lihat dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah hati ni kurang lebih ada 130 kali dalam Quran, iaitu di dalam 45 surah. Dan walau bagaimanapun para penonton semua, setiap daripada qalb, fuad, sadr dan lub ini dia ada dia punya maksudnya yang tersendiri. Sebagai contoh, kalimah qalb. Kalimah qalb, okey, dengar baik-baik ya. Qalb itu adalah tempat letaknya iman. Tempat letaknya iman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Mujadalah. Allah Ta'ala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahu biruhim min. Kata Allah Ta'ala, maka yang setia itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripada Allah. Okey, faham kawan-kawan ya? Jadi maknanya yang pertama sekali, qalb itu adalah tempat letaknya iman, surah Mujadalah ayat 22. Yang kedua, kalimah hati juga disebut sebagai fuadun. Fuad. Fuad ini adalah tempat letaknya ilmu pengetahuan. Walaupun ada juga ulama menyebutkan dia adalah bisikan kasih sayang, simpati. Kawan-kawan rajin duk tengok Facebook, rajin duk tengok Instagram. Tengoklah mana-mana kawan-kawan kita yang bagi sumbangan, bagi derma, bantuan, ada rumah orang sengit, rumah roboh, banjir. Jadi kita perhatikan, kita lihat dengan hati yang penuh rasa hiba, simpati, maka kata ulama itu boleh muncul daripada hati yang namanya fuadun, fuad. Dan juga kata ulama, fuad ini tempat letaknya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, iaitu kata Allah Taala, maka zabal fuadu ma ra'a. Apa maknanya? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Surah An-Najmi ayat yang ke-11. Surah An-Najmi ayat yang ke-11. Ini menunjukkan pada kita bahawa hati yang kedua disebut sebagai fuad adalah tempat letaknya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hati juga disebut sebagai sadrun. Sadr, iaitu sadr ini maknanya apa? Tempat masuknya ajaran agama para nabi. Tempat masuknya ajaran agama para nabi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam? Surah Az-Zumar ayat 22. Surah Az-Zumar ayat 22. Ini menunjukkan bahawa sadr itu adalah tempat masuknya ajaran agama daripada para nabi-nabi Allah. Surah Az-Zumar ayat 22. Dan yang keempat, kalimah hati juga disebut sebagai lub. Apa makna lub? Lub ini tempat letaknya akal fikiran. Tempat letaknya
akal fikiran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, haza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadzakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut dalam Quran bahawa sungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang punya pikiran, fikir. Budak sekarang kata apa? Ada brain sikit. Yang mempunyai fikiran itu beringat dan insaf. Berapa kali dah tengok live kuliah ni, takkan tak mari insaf lagi. Itu yang disebut lub. Dalam surah Ibrahim ayat 52. Surah Ibrahim ayat 52. Ataupun kita biasa dengar dengan lub ini dengan kalimah apa? Albab. Ulul albab. Ulul albab ni beza dengan Ahmad albab. Kalau Ahmad albab, babun itu pintu. Jadi Ahmad anak apa? Syawal. Anak dia apa tu, Syawal tu lah cerita Piramli yang Fatula itu. Dia dapat anak, dapat baby, tak boleh lena. Alah, mailah atuk moyang dia mari dulu. Bulan-bulan tak jadi. Lah kali ketuk pintu, tong, senyap budak tu. Pintu senyap, pintu babun Ahmad albab. Ahmad albab lain. Ini ulul albab. Ulul albab adalah generasi yang menggunakan akal fikiran kurniaan Allah ini untuk mencerna segala kurniaan Allah Ta'ala ini, segala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini untuk membangkitkan iman dalam jiwa dia, lalu memanfaatkan segala yang Allah kurniakan, ilmunya, kekuatannya, nyawanya, nafasnya, kehidupannya adalah untuk lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ulul albab. Ataupun di sini lubun, iaitu tempat letaknya akal fikiran. Maka perkara yang paling kita takut sekali adalah apabila seseorang manusia itu buta mata hatinya. Kalau buta mata hati ini adalah satu benda yang berat, kawan-kawan semuanya. Orang yang buta mata hati ini berat. Dia kalau manusia mata hatinya celek disebut sebagai basirah. Cuba type tengok di ruangan komen. Basirah. Bukan basyirah. Kalau basyirah tu berita gembira. Basirah, basir, sad, basirah. Itu maknanya pandangan mata hati. Macam contoh COVID-19 melanda, ataupun bencana non-alam ini yang tengah melanda berskala internasional ini. Seluruh dunia terkesan dengan apa yang berlaku ini, yang kita pun percaya dan kita yakin ini semua adalah ketentuan Allah Ta'ala juga. Maka ada yang kata tak ada nak catit maksud ulul albab, cepat sangat ustaz cakap. Alamak, laju ke? Kita masa tak lama ni, saya ada masa sejam je. Jadi nak kena ulang balik ke macam mana ni? Sebab tu saya minta kawan-kawan yang mana laju, yang mana cepat catat tu, tolong catat sekejap supaya kawan-kawan kita yang baru masuk, yang baru menonton, dia sempat copy dan dia paste balik. Copy paste. Alah tuan-tuan, rakam je lah. Screen recorder ke, rakamnya. Tapi lagi bagus share. Nanti tu boleh tuan-tuan ulang dengar. Ulang dengar ceramah ni sampai saya dah meninggal pun ulang lagi. Dengar ya. Saya dapat pahala nanti. Ulang. Basirah. Tu ada sahabat kita dia type dengan tulisan Jawi. Basirah. Okey. Cerita apa tadi ya? Basirah. Bukan basirah tadi. Saya cerita apa tadi ya? La ilaha illallah. Nak ceritanya, bila alam ini, dunia ini dilanda dengan bencana non-alam ataupun COVID-19 ini, maka
dia mengajar kita khususnya bagi orang yang ada basirah, orang yang ada celik mata hati, dia memandang bahawa ini semua bukan suatu bentuk musibah yang biasa-biasa, tapi dia memandang dengan pandangan mata hati, ini mungkin bentuk teguran Allah. Allah sedang menegur kita bagaikan seorang anak yang ditarik telinga oleh mak ayah dia, ingat sikit, lalai sangat tu. Rajin duk sangat duk TikTok bergedik-bergedik, bergoyang-goyang sangat tu. Rajin lama dah tak baca Quran kot. Kalut sangat kerja lupa nak doa kot. Wirid pagi dah lama tinggal. Wirid lepas asar dah lama tak baca. Dah lama sangat tak hubung silaturahim. Lama sangat tak telefon mak di kampung. Jadi ini bentuk teguran-teguran Allah yang dapat dibaca, dilihat oleh orang yang ada basirah. Orang yang dapat pandang dengan pandangan mata hati. Itu yang tajuk kita sanitasi hati tu, ataupun nak membersihkan hati, membasmi kuman-kuman karat-karat keduniaan dan bisikan syaitan dari hati kita, adalah orang yang berkeupayaan memiliki basirah yang terang lagi jelas. Kalau cermin tu dia berkilat, dia cantik, dia tak ada debu, sanitasi, dia sanitize habis hati dia, clean. Tapi yang paling kita bimbang adalah satu golongan, yang mana golongan yang mata hatinya buta. Buta. Saya pun terkesan juga dengan lagu Faizal Tahir dengan Azmi kan. Azmi Khalid Basker kan. Tajuk dia Buta. Jangan dengar sekarang. Sekejap lagi lah buka YouTube. Faizal Tahir dengan Azmi buat lagu tajuk Buta. Saya tersentuh tengok video klip dia. Menggambarkan Azmi kan sahabat kita yang kelainan upaya, cacat penglihatan, walaupun buta mata zahir, tapi dia seorang yang sangat baik dalam lakonan dalam cerita tu lah kan. Dia seorang yang baik. Sedangkan watak lakonan Faizal Tahir tu, walaupun dia celik, tapi dia perilakunya tu tak menggambarkan orang yang sepatutnya hargai nikmat mata. Itu dalam lakonan, dalam video klip tu lah yang bagi saya menginsafkan. Kita kalau tengok satu benda mesti pandang dengan basirah, dengan pandangan mata hati. Namun kalau orang yang buta mata hatinya, Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, iaitu kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar baik-baik. Orang yang buta mata hatinya, apa implikasinya itu? وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Sadaqallahul azim. Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka ia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya. Sadaqallahul azim. Surah Isra ayat 72. Surah Isra ayat 72. Daripada ayat ini Allah mengajarkan bahawa siapa-siapa hak di dunia ini jenis buta mata hati, Al-Quran dah diajarkan, penceramah dah bagi tahu dah, pendakwah, tuan guru banyak mengingatkan, lagi tak mau ingat juga, tak mau pandang dengan pandangan mata hati, maka dia ni buta mata hatinya di dunia, dan nanti di akhirat lagi sekali buta kuasa dua di akhirat nanti. Dan mungkin ada di kalangan para penonton-penonton semua yang tertanya-tanya, Ustaz, ada tak simptom ke tanda-tanda orang yang buta mata hati ni? Orang buta mata hati ni dia ada ke dia punya tanda-tanda dia? Tolong catat sikit kawan-kawan, saya nak sebut ni. Orang buta mata hati dia antara dua tanda paling jelas, simptom. Ni cakap dengan orang perubatan ni segan saya simptom-simptom ni. Orang USM ni ramai, orang hebat-hebat ni. Sahabat saya Dr. Afifuddin tu, itu rakan sekolah saya tu, di bangku sekolah lagi tu, tapi dia memang cerdik lah. Dia memang Allah Ta'ala bagi dia genius. Belajar daripada Pendang dulu sampai ke Matak Mahmud, dia memang orang cerdik lah. Dia kuat makan kismih lah, saya ingat. Saya tak tahulah makan keropok ni kot. Keropok ikan parang banyak kot. Tak berapa nak jadi sangat. Ceramah je lah. Tak apa. Okey. Kat mana tadi ni? Apa tanda-tanda manusia yang buta mata hatinya? A'ma. Disebut a'ma. Buta mata hatinya.
Orang buta mata hati ni ada dua tanda paling obvious lah. Dia paling jelas sekali ada dua tanda manusia buta mata hati. Kata ulama, pertama sekali, orang yang buta mata hati ialah orang itu dia berat dan malas untuk melakukan ketaatan. Saya ulang sekali lagi. Orang itu dia berat dan malas untuk melakukan ketaatan. Dan lebih teruknya lagi, kadang-kadang dia meremehkan amal soleh. Dia meremeh-remehkan amal soleh ni tuan-tuan. Jangan main-main. Dia meremehkan amal soleh ni benda berat. Dia meremehkan amal soleh. Orang ajak dia, jom lagi semayang. Jomlah kita buat kebaikan. Ni dengar kata ada kawan kita mohon sumbangan. Dia macam, alah sumbangan tak habis-habis lah. Macam dulu, kita pernah lancarkan sumbangan untuk Palestin. Lepas tu dia kata apa? Palestin ni, daripada dulu kita duk bagi apa ni, duk bagi sumbangan. Tak kaya-kaya ke Palestin tu? Syria tu, daripada berapa tahun dah perang, kita duk bagi sumbangan, hantar sumbangan. Dia orang tu tak boleh buat rumah lagi ke? Astaghfirullahalazim. Awak ni dah lah kedekut piang. Apa, tangkai jering, tak ada masin. Tak mau sedekah. Lepas tu boleh duk komplain pula, kata tak kaya lah, mana rumah lah, mana kau punya tanda-tanda duit sumbangan tu mana, tak nampak pun ni hasil sumbangan tu mana. Dia meremeh-remehkan, mempertikaikan amal soleh. Awak satu dah lah tak buat, lepas tu meremehkan kebaikan. Ini perangai sangat Allah Subhanahu Wa Taala larang sama sekali. Dan Allah menyebutkan puak-puak jenis buta mata hati ni, sifat dia apa saya sebut tadi ni? Malas buat kebaikan dan meleceh dan meremehkan amal-amal kebaikan itu. Allah Taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf tuan-tuan, sekejap-sekejap duk garu hidung ni. Kadang gatai hidung, bukan apa. Gatai hidung. Isteri saya kata gatai hidung tak apa, tapi jangan menggatai. Tu pun tolong catat di ruangan komen. Saya ulang sekali lagi. Isteri saya kata gatai hidung tak apa, tapi jangan menggatai. You know menggatai? Kawan-kawan yang duduk menggatal pun tak menggatal sangat kan. Okey, dalam Quran Allah Taala berfirman, perangai orang buta mata hati ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan tidak ada yang menghalang mereka untuk diterima derma-derma mereka, melainkan kerana mereka kufur pada Allah dan Rasul, dan kerana mereka tidak mengerjakan semayang, melainkan dalam keadaan malas. Kusala. Allah Ta'ala sebut kusala. Tu maknanya dia semayang, tapi asal semayang, asal-asalan sajalah. Janji bini tak bising, janji ayah tak mengamuk, mayang sudahlah. Bukan nanti bos kata, baru lepas dengar ceramah refleksi diri, sanitasi hati, tak semayang-semayang lagi. Buat je lah, takat lepas mata orang saja. Dia buat dalam keadaan bermalas-malas, dan mereka pula tidak mendermakan hatinya, tidak mendermakan hartanya, melainkan dengan perasaan benci. Minta siang malam tengah isi minyak pun nak juga duit. Dia bagi kat sedekah, tapi dalam keadaan benci. Dia tak suka nak bagi, tapi nak bagi pelepas mulut orang, bagi je lah. Ini tanda-tanda orang buta mata hatinya yang pertama. Yang pertama, yang kita nak sanitize ni, yang kita nak bersihkan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua kata ulama, orang tanda mata hatinya telah buta. Yang kedua ialah tak tersentuh pun dengan ayat-ayat Allah dan nasihat agama dan nasihat orang ramai. Orang duk menasihat, orang duk pesan dah, tapi tak efek pun pada dia, tak memberi kesan pun pada jiwa hati nuraninya itu untuk berubah jadi orang yang lebih baik. Tak, malah kadang-kadang dia melawan balik. Dia melawan balik dengan orang-orang yang menasihat dia. Orang menasihat tu bukan apa, sayang kat dia. Lah dia dulu bukan dah insaf bah.
Bukankah dia dah insaf dah dulu ni? Insaf kata, oh, saya tak mau buat lah perangai ni, saya tahu perbuatan saya ni dilaknat Allah, dilaknat Allah. Tak lama lepas tu dia buat balik perangai tu. Bergedik pula di Instagram, di Facebook. Ustaz ni macam kata kat seseorang, orang lah takkan kata ke lembu. Orang lah perangai macam ni. Hak banyak macam tu. Beria-ria, menangis-menangis. Saya tak mau buat lagi, saya dah insaf, saya dah tobat, saya tak mau buat lagi dah. Kau buat lagi lepas tu. Agak mungkin dah tak famous sangat kot. Sekarang nak famous balik, buat perangai buruk supaya diviralkan orang, ditularkan dia punya perangainya itu. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Ingat, pesanan saya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran. Apa kata Allah Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan dari pelbagai tuduhan terhadapmu, wahai Muhammad. Dan engkau bukanlah seorang yang berkuasa memaksa mereka supaya masing-masing beriman. Oleh itu, berilah ingatan dengan Quran kepada mereka yang takutkan janji azabku. Maknanya Nabi sendiri Allah ingatkan supaya engkau bukanlah orang yang berkuasa untuk nak paksa mereka dengar nasihat. Dengar sini, nak paksa. Dah buat live dah. Kita tak dapat nak hadir secara fizikal, bertentang mata, bersua muka. Buat secara online pun tak nak share. Tak nak tonton juga. Tak nak hadir dan kongsi juga video ni. Jadi apa cer? Apa cer lu bro? Apa mau jadi lagi? Nak suruh baca Quran, kata sibuk banyak kerja. Kata sibuk sangat banyak kerja. Tak tahulah Covid tak Covid, sibuk manjang. Quran tak baca juga. Tak khatam juga Quran tu. Tak dihafalnya ayat Quran tu. Solat sunat duha, Covid tak Covid, tak semayang duha pun. Doa pun pendek je baca. Covid tak Covid sama. Jadi, adakah orang ini tak pernah tersentuh dengan ayat-ayat Allah? Tak pernah ke tersentuh di jiwa masing-masing? Barangkali kita takut yang kita duk sembang ini adalah diri kita, wal'iyazubillah, ada simptom-simptom tanda buta mata hati. Okey? Faham tak? Jadi sebab itulah tajuk ini sangat penting untuk kita kongsikan bersama berkait tentang mata hati yang kita nak sama-sama gila supaya ianya jadi membawa hati kita ini dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, berkait dengan tajuk yang kita sebutkan tadi ini, refleksi diri sanitasi hati COVID-19 ini, saya nak kongsikan apakah di antara tanda-tanda orang yang dia berjaya untuk refleksi diri dan hatinya itu, kesan daripada ujian Allah, musibah yang namanya COVID-19 ini, yang dia dapat jadikan sebagai refleksi dirinya itu bersama. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada satu pesanan, dia panggil apa ya? Orang tua-tua dululah, tentang pandangan mata hati ni. Ada yang ramai mungkin pernah dengar kot. Bagus ingatan-ingatan orang lama-lama ni dibawa dalam bentuk nyanyian, lagu-lagu, irama untuk mengingatkan kita. Apa kata orang tua-tua? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kalau hati itu bersih. Apa kata dia lagi? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Itu kurang lebih
Lebih-lebih dapatkan yang original lah. Bukan di pasaran, download Spotify. Ataupun buka YouTube je lah tuan-tuan. Nyanyian asal kumpulan mana ni? Hijaz. Kumpulan Hijaz, ya. Saya hijack, bukan Hijaz, hijack. Okey. Jadi tuan-tuan, apa tanda-tanda orang yang refleksi dirinya itu, ataupun apa iktibar yang boleh dipetik ataupun diambil menerusi ujian musibah COVID-19 ini? Saya ingat kurang lebih ada 4 perkara yang boleh kita pelajari, yang boleh kita jadikan ia sebagai bahan muhasabah buat kita bersama ataupun refleksi diri kita. Ada 4 perkara yang saya harapkan, yang saya doakan kalau boleh kita semua ambil iktibar, dan dalam masa terdekat ni anda boleh catat dan tolong share dengan kawan-kawan anda yang lain supaya keempat-empat perkara ini dijadikan sebagai panduan kita bersama dalam berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita ada sahabat kita Nur Yusmali ni, hikmah COVID, boleh tiap-tiap hari join live Ustaz, terima kasih. Kita ada Wan Fazida, Alhamdulillah. Esah Miskam, dia kata apa? Tak tersentuh dan tak terkesan pada hati nurani, tanda buta mata hati. Ya betul, terima kasih. Apa-apa anda faham, tolong catat je di ruangan komen tu. Kan nanti ada lah kawan-kawan lain yang dapat copy dan paste apa yang anda catatkan tersebut, ya. Baiklah, 4 perkara tersebut saya mulakan. Yang pertama sekali, apa yang kita boleh refleksi diri kita menerusi ujian musibah COVID-19 ini. Yang pertama sekali adalah mendidik hati kita supaya jadi orang yang tawadhu'. Itu yang pertama. Mendidik dan mentarbiah jiwa kita supaya jadi orang yang lebih apa? Tawadhu'. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah semua, sifat tawadhu' ini adalah sifat yang penting. Sebab apa tawadhu' ini penting? Orang panggil apa? Tawadhu', merendah diri atau merendah hati, being humble, dare to be little, down to earth, apa lagi? Sifat yang dia ni orang yang orang panggil apa dulu? Kluster kayangan. Dia ni orang yang tinggi-tinggi tau. Dia ni sementara nak sampai nama dia punya panjang lah kat sedepa gelarannya itu. Yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini. Nama dia pendek je. Nama dia pendek je. Amin bin Kasim. Amin bin Kasim. Panjang depan punya nama, dia punya gelaran tu itu ini pumpam. Lepas tu lepas nama bapak dia pun panjang juga. AMN, PJKPP, apa panjang, BCKB, apa banyak-banyak belakang. Masya Allah, walaupun dia ni orang yang hebat, orang yang kita panggil somebody. Macam saya, nobody but you. Ada orang dia memang somebody, tapi dia sanggup merendah diri, dia sanggup tawadhu'. Orang sebegini, apa kemuliaan dia bakal dapat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah bahawa baginda Nabi bersabda, manaqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Siapa yang melakukan 3 perkara ini, maka dia akan dapat 3 perkara. Tu dia. Cantik tak saya buat macam ni? Jangan dua ambil gambar pula. Lepas tu tuan-tuan ambil gambar. Lepas tu tuan-tuan pergi viral, kata Ustaz Elih buat lambang apa pula ni. Zaman sekarang ni jangan buat gaya pelik-pelik, orang kata apa pula Ustaz. Okey, dengar baik-baik. Kata Nabi, siapa buat 3 benda ini, siapa buat 3 benda ni, maka dia akan dapat lagi 3 yang lain. Okey, apa dia? Pertama sekali, siapa yang bersedekah. Okey, pertama, siapa yang bersedekah, Nabi jamin manaqasat sadaqatun min mal. Siapa yang bersedekah dijamin takkan berkurang harta. Okey, pertama, sedekah dijamin tak kurang harta. Sedekah hartanya takkan berkurang.
Tuan-tuan pun tak pernah nampak kan orang menyandar di tiang masjid, melepek dekat tangga masjid sebelah selipar. Orang tanya pasal apa dia tu duduk terlantar, duduk melepek di masjid. Pasal apa tu? Itulah dia tu banyak sangat sedekah tu. Yang gelandangannya, yang ibu tunggal, anak yatim, rumah terbakar, semua dia yang bagi sumbangan. Lah duk bagi sumbangan sana sini, meredah sungai banjir semua. Tengok. Itu yang dah tak ada duit dah tu melepek tu. La ilaha illallah. Tak pernah jumpa oleh kita orang yang banyak bersedekah akhirnya jatuh miskin papa kedana akibat bersedekah. Takkan ada, tuan-tuan. Tu jamin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah takkan berkurang harta. Yang kedua, Nabi menyebutkan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Iaitu kata Nabi, tidaklah seseorang yang menjadi pemaaf. Okey, pertama sedekah, kedua pemaaf. Pemaaf. I can forgive. Dia seorang yang suka forgive orang, memaafkan orang. Dia potong kita dengan tak bagi signal, dia masuk simpang tak bagi signal, dia angkat tangan macam tu, kita pun maafkanlah dia ya. Suami buat sakit hati ke, makan tak basuh pinggan balik terabur dalam sinki pun kita maafkan. Anak kita buat pecah barang ke apa, maafkan. Bibi kita sereka baju sampai berlubang, maafkan. Maka siapa yang suka memaafkan, maka dia akan dapat yang kedua kata Allah, iaitu izzah. Dia akan dapat kemuliaan. Dia akan dapat kemuliaan. Apa makna kemuliaan di sini? Wallahu alam. Allah akan muliakan dia. Mungkin mulia di hari kematian dia, mungkin dia dimuliakan masih lagi hidup, Allah muliakan dia. Dikeliling dia, dikelilingi oleh orang-orang soleh, orang hebat-hebat, dapat rezeki dari jalan tak disangka. Bentuk kemuliaan Allah nak bagi, wallahu alam, kita tak tahu. Tu yang kedua. Yang ketiga, siapa buat perangai yang ketiga, dia akan dapat yang ketiga ini. Apakah yang ketiga? Iaitu wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Yang ketiga, siapa yang tawaduk, siapa yang merendah diri, maka Allah akan mengangkat darjatnya itu. Allah akan meninggikan darjatnya. Ya Allah, ini orang bertuah lah saya ingat. Siapa boleh buat tiga benda ni, siapa boleh ulang balik? Pertama sedekah, kedua pemaaf, ketiga tawaduk. Allah akan apa? Pertama, takkan berkurang harta. Yang kedua, Allah akan bagi kemuliaan kat dia. Dan yang ketiga, Allah akan angkat darjat dia. Maka COVID-19 mengajar kita jadi orang tawaduk. Ada rakan-rakan kita yang dulunya terbang di awangan, sekarang dah tak boleh nak terbang, terbang kat bawah sajalah. Jadi pengantar-pengantar makanan. Tawaduk, jangan sombong. Kita hari ni ada kerja yang hebat, bisnes yang bagus, jawatan yang bagus, semuanya tidak kekal. Dalam dunia ni yang kekal hanya Allah. Tak ada yang kekal, tak ada yang kekal. Sebab itu kadang kalau saya forum, orang tanya saya, Ustaz, apa ni tu bunyi horn tu tanda orang jual tonggeh tu. Tuan-tuan jangan tanya pula, Ustaz tu ada siaran, gangguan siaran ke apa. Dah PDPR kan? PDPR, belajar daripada rumah. Macam ni lah. Bunyi tonggeh lah apa datang. Tu tak bunyi misi rumput lagi tu. Okey. Kat mana tadi ni? Allah Ta'ala mengajar kita, jadi tawaduk, jangan duk sombong. Apa yang kita ada ni semuanya sementara. Kadang dalam forum orang tanya saya, Ustaz, macam mana cara nak mengekalkan kemerdekaan? Sebenarnya istilah kekal ni kita tak boleh nak kata sangat, sebab Allah saja yang kekal dan kita akan kekal ke merdeka. Bukankah kita dah belajar hadis bahawa kita umat Islam akan diserang oleh musuh-musuh Allah bagaikan satu hidangan yang diterkam. Betul tak? Jadi macam mana nak kata merdeka tu? Macam mana? Kekal tak? Tak kekal. Dan dunia mana yang kekal? Lagi apa? Lepas tu kalau tengok yang skop yang lebih luas lagi, kedatangan Dajjal. Merdeka ke? Tak. Akan dijajah. Kita akan dijajah oleh Dajjal. Dan terselamat golongan yang rajin mengamalkan kahfi dan berpegang pada hadis-hadis Nabi. Lagi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kita punya dalam bentuk-bentuk apa lagi? Banyak. Kita tak ada yang kekal. Siapa yang ada jawatan? Ni semua yang menonton, yang ada jawatan besar-besar, tak kekal. Tak kekal. Tak kekal. Mana ada orang yang akan kekal? Jawatan dia tak ada. Tak ada. Dia akan jatuh. Akhirnya dia akan jatuh. Jatuh ke, turun ke, ataupun dia sendiri yang
meninggal dunia. Tu je lah, tak ada yang kekal. Jadi tak layak untuk kita nak sombong dalam dunia ni. Mungkin ada orang kata dia punya bisnes ni memang akan establish lah. Bisnes dia ni nampak gaya lagi 30 tahun pun boleh bertahan. Dah tak payah 30 tahun. Baru 2 tahun je bungkus gulung tikar. Nah, gulung tikar habis. Bukan gulung tikar dengan tikar-tikar pun tak ada habis dah. Jadi jangan sombong. Jangan duk belagak sangat. Allah Ta'ala bagi apa pun pada kita, mengajar kita bahawa dunia ni sementara. Yang kekal, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi tawadhu itu adalah iktibar, refleksi diri paling penting menerusi musibah COVID-19. Kata para alim ulama, kita ni dalam hidup nak mendidik hati nurani kita jadi orang yang tawadhu, kena luaskan pergaulan. Banyak berkawan dengan orang. Siapa yang boleh kita nak berkawan dengan orang ni? Nak berkawan dengan orang ni siapa? Kawan dengan orang yang macam mana? Kata para alim ulama, siapa yang berkawan dengan kanak-kanak, dia akan belajar tentang kasih sayang. Siapa yang berkawan dengan orang alim, dia akan belajar bahawa dirinya penuh kejahilan. Banyak benda yang dia tak tahu. Belajar satu benda, oh ada lagi benda yang aku tak tahu, ingatkan. Makin belajar, rasa macam makin pandai dah. Tak, makin belajar, makin rasa jahilnya aku. Itu kelebihan orang yang berkawan dengan orang alim. Yang ketiga, siapa berkawan dengan orang jahil, dia akan belajar tentang erti sabar dan dakwah. Sabar. Tengah menasihat kat dia, dia boleh balas balik. Dia smeh kita balik. Alah, orang ramai-ramai pergi ke syurga, siapa nak pergi neraka? Cakap orang jahil kan macam tu. Suka hati dia cakap, mulut tak ada insurans, jenis tak pergi sekolah punya mulut. Tu yang ketiga. Yang keempatnya ialah orang yang berkawan dengan orang tua, dia akan belajar bahawa luasnya pengalaman hidup. Orang tua tu pula zaman ubi kayu Jepun dulu, British mana. Belajar pada dia tentang pengalaman hidup, jatuh bangun kehidupan. Jadi rupanya dengan kita meluaskan pergaulan dan kawan networking ni semua, mengajar kita tentang erti tawadhu. Salah satu daripada kejayaan, siri-siri kejayaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam menghasilkan karya-karya agung beliau hinggalah ke hari ini, disebut-sebut orang, kelakar-kelakar lawak-lawak dia itu masih lagi orang ulang, dan dia senantiasa malar segar. Orang akan senantiasa kenang lawak dia tu, babak-babak dia orang akan ingat. Sebab salah satunya, kata Allahyarham Pak Haji Sattar dulu cerita, kata beliau, P. Ramlee ni orang yang suka berkawan dengan semua orang. Dia suka berkawan dengan pelbagai peringkat. Lain bangsa, orang kampung, budak-budak, cikgu sekolah. Sebab itu P. Ramlee ni dia boleh bawa macam-macam watak. Sebab apa? Sebab dia boleh menyelami perasaan cikgu sekolah. Apa perasaan dia? Cikgu Syahari. Cikgu Syahari yang duk tidur di sekolah tu apa? Tidur di sekolah. Saya main bola, hari-hari main bola tu kan. Cikgu tidur, hari-hari cikgu tidur. Cikgu Syahri, Cikgu Ros. Kan banyak watak-watak cikgu dalam cerita tu. Lagi apa lagi? Watak apa? Penarik beca. Watak apa lagi? Alibaba Bujang Lapuk, dia jadi ketua penyamun. Jadi bukanlah kata dia berkawan dengan penyamun, tidak. Jadi P. Ramlee nak bagi tahu, kata bila kita bergaul dengan macam-macam jenis orang dan latar belakang masyarakat, mendidik kita supaya belajar sesuatu. Tawadhu. Tawadhu. Tak ada lah terbang di awangan sangat. Sekali-sekala down to earth. Turun ke bumi sekejap. Lihat, oh ini realiti dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, menerusi COVID-19 ini juga, refleksi diri yang boleh kita ambil, yang kita belajar, ialah kita dapat mempelajari tentang pentingnya menjaga kebersihan. Pentingnya apa? Menjaga kebersihan. Tuan-tuan semua, saya ingat sebelum COVID-19 lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu mengajar kita tentang erti kebersihan. Duk tutup hidung, tutup ni semua Nabi ajar lama dah sebenarnya bagi kita orang Islam.
yang sepatutnya nak kena belajar daripada dulu lagi. Kita sekarang dah dipesankan supaya amalkan 3W. Wash, wear, warn. Wash, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Wear, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Warn, bagi amaran, amalkan etika batuk bersin, duduk di rumah dan dapatkan rawatan jika bergejala. Ataupun kita ada juga diajarkan 3S, iaitu tempat yang sesak, sempit, sembang dekat, elakkan. Dan semuanya yang kita pun biasa dengar yang berkait tentang garis panduan prosedur operasi standard atau SOP yang diajarkan. Tapi rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah lama ajar kita. Saya ambil contoh, Nabi mengajar tentang erti kebersihan ketika bersin. Abu Hurairah radhiyallahu an ada menceritakan bahawa baginda Nabi kalau ketika bersin, Nabi akan amalkan dua benda ketika bersin. Apa kata Abu Hurairah? Annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau bersin dua benda Nabi buat. Pertama sekali, Nabi akan tutupkan wajah Nabi dengan tangan, tutup mulut gitulah ya, tutup dengan tangan atau dengan kain maupun dengan baju ke, tutuplah, maknanya tak nak bagi dia bersembur. Apa kan kadang tengah bersin tu pula waktu tengah makan, dalam mulut penuh nasi dengan mi ke apa, bihun ke. Pertama, tutup mulut. Hari ni kita dah pelitup. Jadi bersin dalam pelitup muka dah gitu. Wa ghadda biha sautahu, rendahkan suara ketika bersin. Volume tu slow down sikit. Oh, ada orang dia bersin acem ho dia bagi. Macam awak seorang je ada hidung meletup selalu. Jangan. Jadi kena, sebab Islam ni agama adab dan akhlak. Okey? Yang kedua, mengajar kita erti kebersihan. Yang keduanya, menerusi COVID-19 ni juga mengajar kita bahawa rezeki Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah luas. Rezeki Allah ini luas, tuan-tuan. Jangan menyempitkan fahaman kita tentang rezeki. Dalam dunia ini Allah menyediakan rezeki macam-macam jalan. Ada orang dia kata, dulu saya ingat rezeki saya kod berniaga saja, kod satu cara je lah. Rupanya sejak saya berhenti daripada jadi pramugara bawa kapal terbang, luah rupanya rezeki ni. Ada rezeki yang Allah datangkan pada seseorang itu dengan dalam bentuk bisnes, usaha dengan tangan sendiri, tak pernah buat ikan patin masak tempoyak berniaga. Sekali dia berniaga, rupa resepi mak dia tu laris, bukan pakai pelaris, laris. Memang orang pakat duk beli. Oh ya Allah, rupanya rezeki dia melalui sini rupanya. Ingat, dalam dunia Allah sediakan macam-macam bentuk rezeki. Ada rezeki yang datang kerana anak, surah Isra ayat 31. Ada rezeki kerana bernikah, surah An-Nur ayat 32. Ni musim-musim PKP ni pun ramai menikah. Tak tahulah menikah online ke menikah di pejabat agama. Yang penting menikah buat kenduri, cerita lain lah. Tak sempat nak kenduri, tak boleh nak buat kenduri musim PKP ni. Yang penting menikah dulu. Surah An-Nur ayat 32. Ada rezeki yang datang secara tak terduga, tak jangka, iaitu surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3. Ada rezeki yang datang kerana usaha kita, kesungguhan kita, penat kita, kerja bersungguh kita, kreativiti yang Allah berikan pada kita. Surah An-Najmi ayat 39 dan banyak lagi. Maknanya COVID sedikit sebanyak mengajar kita bahawa rezeki Allah itu maha luas. Dan yang keempat, Allah mengajarkan kita juga untuk refleksi diri kita supaya dalam tempoh COVID-19 ini berlaku, manfaatkan masa hidup kita selagi ada. Manfaatkan masa hidup kita ini. Tolonglah kawan-kawan, udahlah menghabis banyak masa seharian dengan Netflix ya. Kadang tu menengok sampai 7 season. Habis dia khatam semua movie cerita. Janganlah. Kita ni tuan-tuan, Allah bagi tempoh masa ni tak panjang. Tak panjang masa kita yang Allah Ta'ala berikan ini. Yang paling kita takut adalah nanti ketika ditanyakan oleh Allah Ta'ala, apa kamu buat di masa lapang kamu. Kita kan salah satu daripada nikmat Allah, wa faraghaka qabla syughlik, masa lapang sebelum masa sibuk kamu. Jadi kena penuhi masa lapang kita ini dengan amal-amal soleh.
tuan-tuan, ada dibuat kajian. Kita ni khususnya rakyat Malaysia menghabiskan banyak masa pada benda yang tak faedah tu begitu banyak sekali. Ada dibuat kajian, orang Malaysia ni makan dan minum saja sehari, ataupun kalau contoh dia ni meninggal umur 75 tahun lah, kita ambil contoh. Kalau dia meninggal umur 75 tahun, sejak dia lahir sampai umur 75, kurang lebih dia makan dan minum saja 4 tahun 6 bulan dengan nisbah sehari 67 minit dia makan. Mengunyah tak sudah-sudah. Ni sambil tengok ceramah saya ni pun ngap mulut jadi wayang kulit dah. Ngap makan tak berhenti. Tengok TV saja 8 tahun 4 bulan dengan nisbah sehari 2.8 jam. Tu dia tengok TV manjang. Tengok telefon 3 tahun dengan nisbah sebulan 32 jam. Tidur saja 26 tahun dengan nisbah sehari 8 jam. Tu tidur dalam bah, tidur tengah ceramah, tidur tengah sembahyang tahiyat akhir, lena dah pun ada. Masya Allah. Jadi banyaknya masa yang dibazirkan oleh kita. Padahal kalau kita sembahyang sehari 17 rakaat yang fardu, 17 rakaat kita sehari kita sembahyang, satu rakaat standard average dalam 2 minit. Jadi kalilah tuan-tuan, 17 kali 2 bersamaan dengan 34 minit saja. Maknanya dalam satu hari 34 minit saja untuk solat. Yang lain-lain lalainya kita. Ya Allah, Covid tak Covid macam tu lah, tak pernah berubah. Jadi sebab itu sangat sesuailah, saya sangat puji pihak penganjur memilih tajuk ini, COVID-19, refleksi diri, sanitasi hati ini sebagai suatu ingatan buat kita supaya tidak terus-menerus kita jadi di kalangan orang-orang yang lalai dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita akan jadi orang yang memanfaatkan peluang dan kesempatan yang Allah kurniakan ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, dan juga khususnya kepada para penonton-penonton dan juga penganjur kita yang sudi untuk menjemput saya. Segan sebenarnya nak berbicara di hadapan golongan-golongan profesional, pendidik-pendidik yang hebat-hebat ni dari USM, kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama. Sekali lagi terima kasih pada Unit Hal Ehwal Islam Pejabat Pengarah IPPT USM kerana memberikan laluan kepada saya, dan moga ada rezeki dan kesempatan kita bersua lagi. Akhirnya marilah sama-sama kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menutup tirai kuliah live duha kita pada pagi ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua pada semua para penonton. Moga Allah Ta'ala menyayangi kita, dan hanya Allah saja yang mampu membalas jasa baik kawan-kawan semua. Moga ada rezeki dan kesempatan lain kita bersua lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.